Baik anak-anak pelajar, sebentar tadi kita telah mencari jawapan untuk pemerhatian dan inferen. Maka kita teruskan lagi dengan soalan hipotesis. Antara soalan yang sering kali ditanyakan kepada pelajar-pelajar ataupun calon SPM, antaranya adalah soalan hipotesis. Jadi apa maksud hipotesis ni? Iaitu satu pernyataan yang difikirkan benar untuk menerangkan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak meramal apakah yang terjadi kepada eksperimen tadi. Jadi cara menulis hipotesis yang paling mudah cikgu boleh terangkan iaitu bila anak-anak pelajar dapat soalan, cuba tentukan di manakah PM dia ataupun pemboleh ubah manipulasi dan cari juga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi hanya dengan menggunakan ayat PM menyebabkan PB, pemboleh ubah manipulasi menyebabkan pemboleh ubah bergerak balas. Soalan yang jawapan yang boleh adik ataupun anak-anak pelajar tulis. Sebelum ni mungkin ada cikgu-cikgu ajar anak-anak pelajar menggunakan jika maka ataupun semakin-semakin. Jadi cikgu cuba mudahkan untuk pelajar-pelajar lemah. Kita tengok contoh ya. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. Okey, kita tengok contohnya. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen terhadap pertumbuhan. Kita tengok daripada suhu 5 darjah, suhu 37 darjah dan suhu 70 darjah. Yang mana satu kita tengok yang paling banyak pertumbuhan bakteria? Ya, suhu 37 darjah kan? Jadi kita boleh nyatakan sahaja dengan menggunakan ayat PM menyebabkan PB ataupun pemboleh ubah manipulasi. Kalau kita tengok sini ada 3 pemboleh ubah manipulasi, iaitu suhu 5 darjah, suhu 37 darjah dan suhu 70 darjah. Jadi ambil saja kalau anak-anak pelajar nak guna suhu 37 darjah, apa yang kamu lihat? Suhu 37 darjah menyebabkan pertumbuhan bakteria tinggi. Itu saja hipotesis. Hanya menyatakan ayat suhu 37 darjah menyebabkan pertumbuhan bakteria tinggi. Ataupun suhu 5 darjah, apa kamu lihat? Pertumbuhan bakteria kurang. Nyatakan saja suhu 5 darjah menyebabkan pertumbuhan bakteria kurang. Okey, baik. Jadi jawapan lain mungkin ada yang cikgu-cikgu ajar jika suhu 37 darjah maka pertumbuhan bakteria tinggi. Tak ada masalah. Betul juga, tetapi untuk pelajar-pelajar lemah, hafal ataupun tahu hanya menggunakan pemboleh ubah manipulasi menyebabkan PB, pemboleh ubah bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas? Pertumbuhan bakteria tinggi ataupun kurang. Baik, itu contoh jawapan. Kita tengok jawapan seterusnya. Soalan seterusnya. Untuk soalan percubaan Melaka. Kita tengok soalan. Kumpulan murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Keputusan eksperimen ditunjukkan di dalam jadual 2. 0 darjah, bilangan koloni bakteria 0. Suhu 15, bilangan koloni 3. Suhu 25, bilangan koloninya 7. Suhu 35, bilangan koloninya adalah koloni bakterianya adalah 10. Dan suhu untuk 45 darjah, bilangan koloni bakteria adalah 8. Jadi apakah hipotesis untuk eksperimen ini? Boleh jawab? Solehah? Cikgu nak saya guna teknik PM menyebabkan PB tu kan? Ya. Suhu 35 darjah menyebabkan bilangan koloni bakteria selepas 24 jam tinggi. Okey. Okey. Bagus. Suhu 35 darjah menyebabkan pertumbuhan bakteria meningkat. Baik. Cikgu rasa cikgu berpendapat jawapan ni lebih mudah. Okey, hanya nyatakan saja apakah PM dia, suhu. Kamu ambil salah satu. Okey, contohnya suhu 35 darjah. Kamu lihat dalam jadual ni pertumbuhan dia lebih banyak kan? Jadi masukkan saja menyebabkan pertumbuhan bakteria meningkat. Ataupun jika di sekolah cikgu-cikgu ajar jika suhu 35 darjah maka pertumbuhan bakteria meningkat pun tiada masalah. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 3 menunjukkan pemerhatian bagi eksperimen mengkaji kesan kepekatan antibiotik penicillin terhadap pertumbuhan bakteria.
sama juga soalan pemerhatian dan inferen tadi. Kita tengok cakra turas yang direndam 10% lebih kecil kawasan jernihnya. Cakra kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 30% lebih besar kawasan jernihnya. Jadi macam mana kita nak buat jawapan hipotesis dengan kaedah cikgu tadi? Aini? Hipotesis dia, kepekatan antibiotik yang berkurang menyebabkan luas kawasan jernih kecil. Okey. Jawapan Ainin tadi betul. Cuma seperti mana cikgu beritahu, nyatakan dulu cakra kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 10%. Okey. Menyebabkan luas kawasan kecil. Babang ulang. Yang tu ulang sekali. Jawab soalan percubaan negeri 9. Apakah hipotesis ini? Cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penicillin 30% menyebabkan luas kawasan jernih besar. Okey, ataupun kamu boleh buat jawapan kepekatan penicillin meningkat menyebabkan luas kawasan jernih meningkat pun boleh, tak ada masalah. Okey, jika ataupun jawapan lain, jika kepekatan penicillin meningkat maka luas kawasan jernih meningkat. Boleh juga jawapan tadi. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan daripada negeri 9, hipotesis bongkah tadi. Darjah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat kekerasan antara alloy dan logam. Kuprum 5 mm, diameter lekuk dia lebih besar daripada gangsa 2 mm. Jadi apakah hipotesis? Untuk soalan ini, Nasuha boleh jawab? Nasuha? Saya jawab juga. Okey, baik. Bongkah gangsa menyebabkan diameter lekukan lebih kecil. Okey, bongkah gangsa menyebabkan diameter lekuk lebih kecil. Okey. Jadi jawapannya betul ya. Ataupun jawapan lain yang boleh kamu jawab, jika bongkah gangsa digunakan maka diameter lekuk lebih kecil. Baik. Kita tengok soalan yang keempat daripada negeri Pahang. Rajah 41 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien pada biji benih anak benih selepas 2 minggu. Jadi kita tahu bahawa daun hijau tadi dalam larutan kultur lengkap, manakala daun kuning dalam larutan kultur tanpa nitrogen. Okey, jawapannya mungkin Solehah boleh jawab. Larutan kultur lengkap menyebabkan daun berwarna hijau tumbuh subur. Okey, baik. Larutan kultur lengkap menyebabkan daun berwarna hijau. Jadi cikgu rasa cikgu berpendapat jawapan ni mudah untuk pelajar-pelajar yang mungkin di tahap lemah, sederhana dan juga tinggi boleh jawab. Baik. Jadi jawapannya betul ya. Larutan kultur lengkap menyebabkan daun berwarna hijau. Ingat saja PM menyebabkan PB. Baik. Nak pelajar. Jadi sebentar tadi kita telah cari jawapan, terangkan bagaimana mencari pemerhatian, inferen dan hipotesis. Jadi seterusnya kita akan cari pula jawapan untuk pemboleh ubah. Kita tahu bahawa pemboleh ubah ada 3 jenis, iaitu pemboleh ubah dimalarkan ataupun juga ada soalan yang maksud yang sama, iaitu faktor tetap. Okey. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun ada juga soalan yang bertanyakan tentang faktor yang diubah. Sebenarnya perkara yang sama. Dan juga pemboleh ubah yang ketiga adalah bergerak balas. Faktor yang diperhatikan. Jadi macam mana kita nak cari soalan jawapan daripada pemboleh ubah ini? Kalau kita tengok, cari dalam eksperimen tadi, contohnya soalan dalam eksperimen, kita boleh dapatkan jawapan. Ada beberapa jenis ataupun ada beberapa cara untuk mencari pemboleh ubah. Yang pertama, kalau kita tengok daripada jadual. Okey, kita tengok dalam jadual contohnya masa isi padu gas. Kita tahu bahawa pemboleh ubah dimanipulasi selalunya diletakkan di atas. Manakala pemboleh ubah bergerak balas
selalunya dia letak di bawah. Ataupun kita tengok kiri atau kanan. Okey, kalau kita tengok hari, selalunya kita tahu bahawa itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kita tahu dah sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala di sebelah kanan kita adalah bilangan koloni bakteria, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Cara kedua, kita boleh tengok melalui graf. Okey. Dalam graf kita boleh cari pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu masa. Kita tengok pada paksi X. Paksi X ni ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat tu. Okey, ataupun faktor yang diubah. Manakala untuk paksi Y, selalunya kita dah tahu bahawa dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Itu melalui graf. Bagaimana pula melalui gambar? Selalunya melalui gambar kita boleh cari jawapan pemboleh ubah ni. Kita tengok kalau contohnya pemboleh ubah dimanipulasi, cari dalam gambar apakah gambar ataupun bahan yang tak sama. Yang tak sama itu dia adalah manipulasi. Ataupun pemboleh ubah bergerak balas, kita tengok ni ada tak bacaan ataupun hasil keputusan eksperimen yang dinyatakan di dalam gambar. Okey, contohnya dalam gambar ni kita tengok faktor yang dimanipulasi. Cuba tengok di dalam gambar raja, apa yang tak sama? Jenis larutan dia tak sama. Satu di sebelah kiri asid sulfurik cair, satu lagi di sebelah kanan adalah larutan gula. Tak sama kan? Jadi dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun faktor yang diubah. Kalau kita tengok pula bergerak balas, kita tengok dekat mana dia letak pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok hasil eksperimen, kita nak tengok ada tak berlaku pemesongan voltmeter ataupun meter pada voltmeter. Jadi ada berlaku. Kalau kita tengok magnesium dan plumbum, larutan gula, tidak berlaku pemesongan. Kalau kita letakkan asid sulfurik cair, dia akan berlaku pemesongan. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau kita tengok pemboleh ubah dimalarkan pula, apa yang sama di dalam gambar rajah ni? Kita tengok magnesium dan plumbum di sebelah kiri, magnesium dan plumbum juga di sebelah kanan. Okey, bahan itu adalah bahan yang sama. Okey, jadi dia adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu jenis pasangan. Okey, kita selain itu kita kena pastikan untuk menulis pemboleh ubah ini kita kena letakkan parameter dia. Contoh, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun faktor yang diubah, larutan. Apakah yang diubah di dalam eksperimen ini, iaitu jenis larutan tadi. Satu, yang pertama, parameter dia adalah jenis larutan tadi. Yang pertama asid sulfurik cair, yang kedua adalah larutan gula. Okey. Kita letakkan parameter dia. Ataupun pemboleh ubah dimalarkan, apa yang sama di sini? Jenis pasangan logam. Okey, itu contoh untuk mencari jawapan pemboleh ubah. Okey, kita tengok soalan. Okey. Soalan yang pertama daripada Melaka. Raja satu menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid dengan meletakkan satu persatu buku teks di atas penutup kotak bagi model meja P dan model meja Q sehingga silinder menjadi bengkok. Okey, di sini kita boleh cari jawapan. Dekat mana kita nak cari pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Cuba cari di dalam ini. Okey. Mungkin cikgu nak tanya Solehah. Boleh tak cikgu dapatkan jawapan di manakah pemboleh ubah dimanipulasi? Seperti mana cikgu bagi tahu tadi, tengok gambar rajah, kedua-dua gambar rajah pertama dan gambar rajah kedua. Ada tak perbezaan? Di mana perbezaan dia? Solehah? Jenis silinder. Silinder berongga dengan padat. Silinder padat di sebelah kiri, manakala silinder berongga di sebelah kanan. Jadi kita boleh nyatakan yang berbeza itu adalah jenis silindernya. Okey, baik. Terima kasih Solehah. Ainin pula, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Bilangan buku yang boleh disokong. Okey, bilangan buku. Kita tengok. Kita nak check, nak test macam mana kita punya silinder tadi adakah mampu bertahan. Bilangan buku itu adalah pemboleh ubah bergerak balas.
bilangan buku yang boleh ditampung, dan pun boleh ubah dimalarkan. Apa yang sama dekat sini? Nasuha, boleh cari tak persamaan antara dua-dua eksperimen ini? Tinggi silinder. Tinggi silinder. Okey, bagus. Tinggi silinder sama kan? Okey, jadi kita boleh nyatakan soalan, jawapan di dalam soalan ini, pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis silinder. Pemboleh ubah bergerak balas bilangan buku yang boleh ditampung di atas penutup, dan pemboleh ubah dimalarkan yang sama adalah diameter silinder ataupun tinggi silinder. Okey bang. Stop tak bang? Last. Okey, baik. Soalan yang kedua daripada negeri Pahang. Dekat sini kita boleh tengok ataupun cari apakah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Adik-adik ataupun anak-anak boleh conteng buku ataupun kertas soalan tu, nyatakan, tengok kalau sama, kalau tak sama tulis PM tak sama, PB tengok apa hasil dia, hasil keputusan, dan PMR kita boleh nyatakan sebagai pemboleh ubah yang sama ataupun bahan yang sama digunakan. Baik. Solehah boleh jawab soalan ni? Apakah pemboleh ubah dimanipulasi yang tak sama di sini? Jenis larutan. Okey, baik. Kita tengok sebelah kiri larutan kultur lengkap, satu lagi sebelah kanan larutan kultur tanpa nitrogen. Jadi yang tak sama itulah jenis larutan. Bagus. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Warna daun. Okey, kita tengok hasilnya, kita tengok warna daunnya tak sama. Satu berdaun hijau dan daun kuning, iaitu warna daun. Dan terakhir Nasuha, apakah pemboleh ubah dimalarkan? Jenis anak benih. Okey, jenis anak benih. Jenis anak benih. Okey, baik. Betul tak jawapannya? Betul, ya. Okey, untuk soalan yang ketiga. Okey, boleh tak dapatkan jawapan daripada soalan 3 daripada soalan percubaan negeri 9? Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Apakah dia punya pemboleh ubah dimanipulasi, Solehah? Jenis bongkah. Okey, jenis bongkar. Yang ni kita tengok dah tadi. Kita tengok daripada jadual, yang sebelah kiri adalah pemboleh ubah manipulasi, yang di sebelah kanannya adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB, ya. Baik. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah jenis bongkar. Ini pemboleh ubah bergerak balas pula Diameter lekuk. Diameter lekuk. Dan Nasuha, pemboleh ubah dimalarkan Jisim pemberat. Okey, jisim pemberat. Betul, ya. Kita tengok yang dimalarkan ni adalah pemberat 1 kilo ni. Apakah yang sama? Jisimnya sama. Pemberat satu sebelah kiri pun 1 kilo, sebelah kanannya pun 1 kilogram. Jadi jawapannya kita boleh nyatakan jenis bongkar untuk manipulasi, bergerak balas diameter lekuk, dan jisim pemberat dimalarkan. Okey, baik. Ini adalah soalan terakhir pada petang ini. Soalan percubaan daripada negeri Kedah. Okey. Kita tengok. Ambil masa untuk kita lihat soalan dan kita conteng jawapan. Okey, Solehah, boleh cikgu tahu apakah jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasi? PM. Jenis sampel air. Jenis sampel air. Bagus. Ainin, pemboleh ubah bergerak balas. Masa larutan metalina biru meluntur. Okey, masa larutan metalina biru meluntur. Bagus. Dan terakhir Nasuha, apakah pemboleh ubah dimalarkan di dalam soalan ini? Isi padu larutan metalina biru. Okey, baik. Isi padu. Yang mana sama? Kalau kita tengok, setiap air perigi, air sungai, air kolam menggunakan isi padu yang sama, iaitu 1 cm padu larutan metal biru. Jadi kita letakkan parameternya adalah isi padu, ya. Baik anak-anak pelajar. Jadi tamatlah sudah perkongsian ataupun sekali lagi bang, sorry sekali lagi, sorry. Baik anak-anak pelajar, jadi tamatlah sudah perbincangan ataupun perkongsian modul step straight to the point daripada saya, Cikgu Nur Asrul Anwar bin Arifin. Jadi cikgu mendoakan dan mengharapkan adik-adik ataupun anak-anak pelajar
berusaha bersungguh-sungguh di dalam SPM, dengan harapan modul STEP ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk mencapai kecemerlangan. InsyaAllah kita akan jumpa untuk perbincangan ataupun perkongsian seterusnya. Kita akan lihat soalan-soalan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.